Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya lah di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah promosi pelancongan norma baru pasca COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Musa Haji Yusof, iaitu Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Puasa okey ya? Puasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan rahmat hari ini. Dan kepada anda, seperti biasalah, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi dua talian seperti biasalah kami untukkan ataupun kami peruntukkan kepada anda, iaitu 0320594624 dan juga 0320594625. Dan seperti biasa jugalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang sebenarnya sudah pun menjadi perhatian umum sebenarnya. Apa ni, Datuk Musa ya? Kita bercakap tentang COVID-19. Kita bercakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Okay. Dan kita tahu antara sektor yang paling terkesan sebenarnya akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini ialah industri pelancongan itu sendiri, dan di akhbar pun sudah paparkan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam industri pelancongan di negara kita ini. Tetapi saya ingin berkongsi sesuatu dengan Datuk secara ikhlas lah. How serius sebenarnya tu hasil ataupun akibat daripada penularan COVID-19 dan juga PKP ini terhadap industri pelancongan kita sekarang ini tu? Terima kasih Jagawi. Soalan yang begitu bagus. Kalau kita lihat memang benar apa yang dinyatakan tadi, iaitu industri pelancongan paling terkesan. Kerana pelancongan ini, industri pelancongan ini memerlukan pergerakan. Betul. Orang melawat ke tempat dan orang datang ke tempat kita pergi ke tempat lain yang lain. Dan secara tak langsung dengan COVID-19 ini yang mana menghadkan pergerakan, dan sekarang ini setelah menjadi pandemik telah dihadkan lockdown lah basically untuk yang mereka untuk datang ke sesuatu negara itu, dan kita nak keluar juga, dan dalaman itu juga. Itu bukan hanya untuk Malaysia tetapi negara-negara lain juga. Jadi kalau kita lihat kebanyakan semua industri terkesan. Yeah. Tetapi yang paling terkesan adalah pelancongan, kerana pelancongan ini begitu dinamik dan dia people to people kind of orang kata pergerakan. So movement antara negara, antara rakyat ini adalah penting. Sebab ini yang menyana pendapatan. Bila kita sebut tentang, ialah sesiapa pun tidak menjangkakan bahawa COVID-19 akan menyerang dunia pada ketika ini. Tetapi saya percaya bahawa sebelum ini pun sebenarnya Kementerian dan juga Tourism Malaysia sendiri sudah pun ada perancangan yang cukup menarik sebenarnya dalam usaha untuk meningkatkan industri pelancongan bukan saja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi antara perancangan itu yang sudah pun menjadi mangsa kepada penularan wabak COVID-19 ini, mungkin boleh kita kongsi. Kalau kita lihat 2017 kita telah bermula kerana tahun melawat Malaysia ataupun Visit Malaysia 2020. So kita untuk Visit Malaysia ni basically perancangan kita 3 tahun sebelum. So kita telah menggerakkan berhujung tahun 2017, 2018 dan 2018, 2019 itu adalah waktu kita dah masuk gear. Orang kata dah masuk gear, sekarang ni kereta dah gear 9. So by the end of 2019 kita telah menggerakkan ini, kalau kita lihat awal di ASEAN Tourism Forum, dengan unjuran pendapatan yang kita lihat dan juga unjuran ketibaan pelancong pada 2019 di ASEAN Tourism Forum awal Januari, dan sewaktu itu COVID-19 ini hanya masih lagi di China. Kita telah merangka, strategi kita memang telah ada. Salah satu adalah untuk Visit Malaysia, iaitu pada kita akan menggerakkan pelancongan domestik. Kedua adalah negara ASEAN. Negara ASEAN, sebab antara ASEAN ini kita ada 4 negara yang cross border yang kita boleh dapat, dan 65.8% datang daripada negara ASEAN. Jadi ini telah kita rangkakan awal.
Jadi bulan Januari itu kita dah berada di ASEAN, kita telah berada di India, kita telah berada di Finland, kita telah berada di Thailand untuk kita mempromosikan ini. Then at that time masih lagi localized di China, tetapi bila telah merebak ke negara jiran, kita masih bergerak tetapi kita dengan caution lah. Tetapi bila dia menjadi, dalam Malaysia waktu itu tiada people to people transmission, tetapi bila ada people to people transmission di dalam Malaysia, then we have to start pijak break kita lah. Kita slow down, even local domestic tourism terpaksa kita batalkan atau kita tangguhkan kerana kita mengambil nasihat daripada Kementerian Kesihatan, oleh kerana transmission ini boleh merebak. Jadi kita mengambil kira, tetapi selepas dia menjadi pandemik, menjadi satu yang global, dia pandemik, dia bila jadi pandemik ni yang globally, therefore negara untuk keluar pun dah ada sistem lockdown. Singapura contohnya untuk ke Malaysia, kita untuk ke negara lain, bila kita perkenalkan MCO, then totally we have to stop. And then itu yang kita juga telah membatalkan Visit Malaysia 2020 kerana kita tidak boleh tangguhkan Visit Malaysia. So kita lihat ni prolong. Kita belajar daripada sejarah 2003 sewaktu SARS melanda. Tetapi SARS lebih regional. Tetapi ini bukan regional, ini dah jadi pandemik. So bila pandemik ini is totally different ball game, therefore kita terpaksa strategize kembali semua. Kalau beginilah situasi yang sedang kita hadapi sebenarnya, Datuk, kita pun tak tahu bila sebenarnya COVID-19 ini akan pulih, situasi akan kembali normal. Jadi apa perancangan yang telah pun dibuat oleh pihak kementerian dan juga Tourism Malaysia sendiri dalam situasi yang serba menekan sekarang ini disebabkan oleh COVID-19? Okey, kalau kita lihat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya daripada awal bersama dengan Tourism Malaysia dan agensi-agensi lain, awal Januari lagi telah kita lihat apa yang perlu kita laksanakan. Seperti nyatakan tadi, kita dah plan awal. Tapi selepas itu bila COVID ini telah mula meningkat, apa yang kita laksanakan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah merujukkan kita panggil TRAC, Tourism Recovery Action Committee, yang mana di peringkat kementerian kita dan juga pihak industri bersama-sama kita duduk bersama mendapatkan kepakaran daripada Kementerian Kesihatan sendiri untuk explain in detail apa itu COVID-19. Masa itu coronavirus lagi, boleh jadi COVID-19. Semasa lagi coronavirus, untuk di-explain apa ini dan apa, macam mana transmission dan sebagainya. Sebab masing-masing hanya sekarang ni dengan banyak fake news sebagainya, ada yang baca sana baca sini, dia percaya kepada itu. Tapi telah dibagikan satu taklimat yang khas, dan pada itu juga telah diberi SOP macam mana penjagaan. Jadi perkara ini penting sebab di hotel-hotel, tour operator atau even kedatangan pelancong itu di pintu masuk ni, screening proses masih dibuat. Dia tidak punya di pintu masuk je, tetapi ke hotel dan sebagainya. Jadi kita mendapatkan semua SOP garis panduan yang telah dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Pada masa yang sama, kita juga melihat mendapatkan apa permasalahan, macam contoh apabila COVID-19 bermula daripada China, kita mendapatkan maklumat kepada tour operator yang membawa masuk pelancong-pelancong daripada China. Sebab jangan lupa Januari masa tu Chinese New Year. So kita telah dapat cancellation, contohnya mereka telah memberitahu kita berapa ribu cancellation dan sebagainya. Berapa banyak pembatalan yang telah dibuat, bukan hanya daripada China tetapi Hong Kong dan lain-lain juga. So bila dia lebih lagi merebak, ada juga negara-negara lain yang telah mula membatalkan penerbangan. Jadi kita trigger daripada situ, kita mendapatkan maklumat daripada agensi pelancongan, maklumat daripada hotel, daripada semua pihak untuk memberitahu kita. So daripada situ kita telah, kalau lihat awal-awal dulu sewaktu stimulus pertama, unjuran kita lihat dekat situ sehingga bulan Februari sahaja lebih kurang buat 3.7 bilion waktu itu. Dan maklumat-maklumat ini yang kita gunakan dan kita dah panjangkan kepada pihak berkuasa yang lain untuk kita maklumkan, terutama kepada Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan, apa tindakan-tindakan yang kita buat. Dan pada masa yang sama, kita juga melihat apa perlu kita laksanakan. Kita monitor whether ada travel advisory untuk melarang mereka ke Malaysia melalui pejabat-pejabat kita di luar negara. Ini kita laksanakan. Okey, kalau kita lihat apa yang terpampang di media hari ini khususnya lah,
Ada rungutan, ada rasa gelisah, ada rasa kecewa yang dilontarkan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam industri pelancongan ini sendiri, ya Datuk, ya. Ada hotel-hotel yang dikatakan mungkin akan memberhentikan operasi mereka, dan ini akan mengakibatkan berlakunya nanti pengangguran di kalangan pekerja-pekerja hotel dan sebagainya. Jadi untuk melihat segala masalah ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian dan juga Tourism Malaysia dalam usaha barangkali memberikan satu I would like to call it as nafas yang mungkin lebih segar kepada mereka, yang lebih confident kepada mereka. That's right. Macam saya nyatakan tadi, paling terkesan adalah industri pelancongan. Kalau industri pelancongan ini, kita jangan hanya lihat kepada destinasi pelancongan, hotel, tour operator, tetapi apa yang merangkum dalam seluruh industri pelancongan itu, even seni, budaya, warisan, all the produk, produk-produk di bawah pelancongan. Sebab mereka melawat pusat beli belah, melawat muzium, melawat acara-acara event ataupun acara kesenian, kebudayaan dan sebagainya, pusat cultural show dan sebagainya, craft, handicraft. So, kalau kita lihat industri pelancongan ni, dia unik sebab mereka yang bermodal yang besar, katakanlah 100 juta, boleh melibatkan diri dengan pelancongan dengan buka hotel contoh. Tapi mereka yang modal kecil, mungkin dengan modal 1,500 boleh start dengan IKS kecil-kecil buat souvenir, buat potpourri. Kalau kita lihat homestay, begitu yang dia dilaksanakan. Jadi bila pelancongan, bila isu COVID ini berlaku, semua terkesan. Daripada yang besar sampai yang kecil. Saya ambil contohlah, kalau hotel tak buka, orang nak supply surat khabar ke hotel pun tak boleh supply surat khabar. Orang nak jual ikan, jual sayur, jual produk grocery ke hotel pun tidak dapat nak supply. So dia, the chain, the multiplier tu besar. Jadi kalau kita lihat kat sini, apa yang telah kita buat laksanakan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kita bukan hanya sekali je duduk dengan mereka, kita mendapatkan maklumat lanjut, contoh daripada mereka, apa yang telah mereka laksanakan, apa yang kita akan lakukan. Kita ambil pandangan daripada situ. Dari pandangan itu kita bawa kepada pihak Kementerian Kewangan dan pihak yang buat untuk kita membentangkan bersama-sama dengan mereka. Jadi daripada situ kita telah dapat contoh dalam plan awal stimulus 1 dahulu, kita telah, mereka menyatakan lebih kurang 60% apa yang telah mereka pohon, contoh electricity di hotel besar, electricity di shopping center, per month they are paying about 1 million kadang. So these are the thing yang dimintakan supaya diberi diskaun dan sebagainya. Ini kita panjangkan. Dan selepas itu kita bawa juga ada lagi yang kebanyakan mereka ini adalah IKS dalam SME, yang mana mereka juga turut terkesan. Oleh itu kita bawa juga perkara ini ke pihak MOF sekali lagi untuk kita bincangkan bersama, dan alhamdulillah stimulus yang dibagi pada KS itu turut membantu. Jadi apa yang kita lihat, kalau kita telah dinyatakan lebih kurang daripada jumlah itu, lebih kurang 119 bilion ringgit adalah applicable untuk industri pelancongan. Daripada stimulus yang dibagi lebih kurang 250 bilion, 119 bilion itu boleh dipohon oleh industri pelancongan. Cuma permohonan itu melalui Perkeso, melalui EPF dan pihak-pihak yang lain. Okey, saya difahamkan, Tok. Kita pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Aizam dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Zam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Syarkawi dan yang berbahagia Datuk Musa. Ya, saya tahu. Apa khabar, Datuk? Sihat, alhamdulillah. Selamat berpuasa ya. Sama kita. Jadi pendek dan padat saja saya nak ucapkan tahniahlah kerana bernama bawakan Datuk pada malam ni. Memberi penjelasan yang cukup menarik dan padu. Apa yang saya nak sampaikan kepada yang berbahagia Datuk, kekecewaan seluruh pemandu bas pelancong seluruh Malaysia hari ini dengan ketiadaan apa insentif yang mereka dapat daripada bermulanya COVID hari itu sehingga hari ini. Dan kebanyakan operator-operator telah membuang mereka daripada sebagai pekerja dan juga tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dan saya yakin dan percaya pasti ada operator-operator yang memohon kepada Kementerian Pelancongan ataupun Tourism untuk membantu pemandu. Tapi sebenarnya itu tidak ada, Datuk. Ada kira-kira 1,500 orang
yang ada dengan saya sekarang ini, saat ini, sedang ibarat cacing kepanasan. Jadi saya dah menulis surat kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berbahagia Datuk KSU memohon bantuan khas khusus kepada Pakatan Pemandu untuk membantu mereka dari segi sama ada keuangan ataupun barangan asas. Sangat-sangat perlu saat ini, Datuk. Saya mohon jasa baik Datuk, dan saya percaya selama saya berkenal dengan Datuk, keprihatinan Datuk, saya amat-amat puji sama sekali. Dan harapan saya pada malam ini, dan mudah-mudahan semua yang mendengar juga di luar sana, Datuk dapatlah memberikan satu perbincangan bersama Yang Berhormat Menteri dan juga KSU, memberikan bantuan khas kepada mereka-mereka ini, Datuk. Itu saja daripada saya. Ikhlas, salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Aizam dari Kuala Lumpur. Itu realiti sebenarnya yang dilontarkan oleh pemanggil kita, dan respon daripada Datuk Musa berkaitan dengan apa yang dipohon oleh Aizam untuk membantu pemandu bas pelancong ini. Terima kasih. Saya kenal saudara Aizam ni. Dia presiden kepada Persatuan Pemandu pelancong yang mana kita juga bantu untuk set up dulu. Memang ini saya tak nafikan semua pihak terkesan. Tetapi untuk ini, kalau salah satu yang saya nyatakan daripada 119 bilion tadi, salah satunya adalah yang mana kalau kita lihat di bawah Perkeso, agensi-agensi pelancongan yang punya 75 staf ke bawah, dia ada subsidi kepada wages untuk retain them dalam RM1,200. Dan sekiranya lebih daripada 75 ke atas pun ada je amountnya. So saya rasa dari segi sudut ini, kalau kita lihat kepada agensi pelancongan yang boleh mengambil kira untuk this wages subsidi ni untuk kita gunakan untuk pemandu-pemandu sebab kebanyakan agensi pelancongan tak lebih daripada, tak sampai beratus-ratus kecuali besar-besar. So saya rasa di peringkat ini boleh digunakan ini. Dan pada masa yang sama kita juga melihat kita work dengan Human Resource Development Fund untuk agensi-agensi pelancongan. Contoh sekiranya pemandu tidak ada sekarang ni, bas tidak bergerak, mereka boleh dihantar untuk menambah skill masing-masing dengan berhubung dengan HRDF. So dekat situ ada exemption of levy dan sebagainya, yang juga kita juga minta supaya HRDF dapat absorb the cost. Maksudnya majikan tidak perlu membayar. So ini yang boleh kita gunakan, juga insentif-insentif lain. Tapi saya ambil maklumlah, saya akan semak balik untuk apa yang kita boleh laksanakan. Dan saya jangka memang telah ada, kalau tak silap saya, the latest one ada lebih kurang 16 permohonan yang telah di-outlinekan, yang telah dipanjangkan oleh Yang Berhormat Menteri kepada MOF untuk tindakan. Itu masih dalam proses lah untuk kita lihat bagaimana. Satu lagi panggilan sekarang ini kita ambil. Ini dari Pulau Pinang. Ridwan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum sekali dan ahli channel. Okey, Yang Berbahagia Datuk. Okey, saya ada satu soalan apa soalan Okey, saya akhirnya apa peratus kalian pelancong kita nak tahu setakat Januari 2020 hingga 27 April 2020 apa adanya pelancong, bilangan pelancong. Kita tahu yang Datuk cerita tadi kan. Kita tahu bilangan pelancong akan susun tadi kita tahu bilangan berapa sebelum sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19, dan tahu berapa bilangan pelancong. Yang kedua, kita tahu kita punya pelancong daripada sektor pelancong kesihatan banyak kan. Bagaimana kita nak menghidupkan balik sektor kesihatan ni supaya dia boleh membawa sektor kesihatan ni ke negara kita. Contohnya pelancong seperti Indonesia, China kan, kalau datang ke Malaysia sebab dia punya kadar dia murah. Okey, yang ketiga, nak kadar hotel. Adakah kadar hotel kita boleh dikurangkan supaya kita dapat menarik pelancong-pelancong selepas COVID-19 ni? Okey, yang keempat menaik import kelestarian usaha bagi menjamin kelestarian industri hotel di Malaysia ni. Kemudian saya ada dengar dulu tahun 2017 tadi Datuk kata kita akan buka Gear 9 tetapi pada 2017 kita telah menutup
pejabat pelancongan di luar negara, seperti Los Angeles, New York, Perth dan sebagainya. Kemudian kita fokus kepada negara-negara Eropah seperti UK, Jerman, Sepanyol dan Perancis yang menyumbang 500,000. Kenapa kita tutup yang ke arah negara yang saya sebut negara tadi? Dan kita akan tumpu kepada negara Eropah. Tapi Datuk kata kita akan tumpu kepada negara Eropah, tapi kita tutup kan. Okey, yang keseterusnya banyaknya. Bilangan hotel tau. Bintang hotel yang kita ada sebutkan tadi, bintang hotel tu kita ada sebut 3 bintang, 5 bintang, 4 bintang. Bagaimana cara kita bagi tu bintang tu? Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak betul. Banyak soalan ni. Dia kata satu soalan ni. Satu berangkai. Okey, Tok. Yang mana yang Datuk nak jawab? Beri jawab sekarang. Okey, pertama dia tanya tadi setakat Januari ke 27 bulan. Okey, maklumat yang kita ada dari segi kedatangan pelancong yang kita telah terima, yang official figure adalah untuk Januari kita ada. Kalau kita lihat Januari, peningkatan dia masih lagi positif. Kenapa? Sebab waktu itu COVID belum lagi menjadi satu pandemik. Tapi kita figures untuk bulan 2 kita tak ada official lagi. Dan bulan 3 insyaAllah kita akan dapat nanti third quarter, the whole quarter tu dan semua detail-detail dia. Dan kita memang jangkakan akan ada penurunan untuk bulan 2 dan bulan 3. Because of satu, kita lihat bulan 2 masih lagi okey, tapi bulan 3 mungkin sebab ada lockdown di peringkat luar dan juga dari segi kita MCO, therefore akan nampak penurunan dekat situ. So kita jangkakan penurunan lebih 40 ke 50% akan berlaku. Untuk pelancongan kesihatan, sebenarnya untuk tahun 2020 adalah juga tahun pelancongan kesihatan MHTC di bawah Malaysian Health Tourism Council, yang mana dia tag along dengan Visit Malaysia 2020. The only thing, bila kita batalkan, mereka masih lagi okey. Tetapi bila dah menjadi satu pandemik, lockdown, dia bukan orang tak boleh datang, bukan orang tak nak datang, orang tak boleh keluar. Dia tak boleh nak keluar. Contoh kalau di Penang Cik Ridwan, daripada Pulau Pinang tu, Medan ke Pulau Pinang 45 minit, Medan nak pergi Jakarta 2 jam. Jadi dia memang terbang ke Penang. Tetapi sebab mereka nak keluar pun tidak boleh. Dan pada masa yang sama kita juga dah menghadkan, melarang untuk masuk lockdown juga. Disebabkan itu berlaku diorang dia postpone lah untuk yang akan datang. Tapi mereka yang telah ada di sini masih lagi remain dekat sini lah. Itu tidak menjadi menjadi masalah. Cuma because mereka tidak datang tetapi tidak dapat datang. Walau bagaimanapun kita diberitahu oleh MHTC mereka menunda tempoh tu. Kalau kita lihat mungkin fourth quarter akan ada, kalau dibenarkan pergerakan ini, kita mungkin melihat akan kemasukan balik semula. Yang ketiga, kadar hotel ini lebih berwujud taktikal lah. Memang rata-rata hotel akan membagi, because we are looking at new norm. Selepas COVID-19, industri pelancongan tidak lagi seperti mana sebelum. Dia akan berubah. Berubah dari peringkat industri dan juga berubah dari segi consumer behavior sendiri. Dan kalau kita lihat industri juga, hotel, dia akan ada taktikal dia untuk apa yang penting hotel dia, not so much of harga turun dan sebagainya. Tetapi hotel, resort dan sebagainya kena memberi jaminan kepada pelancong yang datang dalam negeri atau luar negeri apa yang telah mereka laksanakan untuk memastikan hotel itu selamat dan juga dari segi kesihatan, sudut kesihatan dia selamat dan sebagainya. Jadi ini yang perlu, this is a new norm mereka kena laksanakan. Dan juga saya rasa kalau peringkat itu tak ada masalah dari segi hotel untuk bagi diskaun dan sebagainya. Because kadang yang terkesan sekarang ni adalah salah satunya adalah hotel. Lebih daripada 170,000 bilik yang tidak dapat dijual. So these are the things yang mereka for sure akan ada offer lah. Tapi tawaran pun kalau kita lihat Datuk telah pun mula dibuat sebenarnya. Telah dibuat, secara virtual. Contohnya you can book now, travel letter, that kind of thing. So these are the things yang kita buat. Dan kita menggerakkan hotel untuk membuat perkara-perkara sebegini. Sebab jangan lupa hotel kita ada yang 1 bintang, 2 bintang ke 5 bintang. Kita ada juga yang budget hotel. So these are the things, the two difference. And then kelestarian industri hotel, ini yang saya nyatakan tadi. Untuk terus sustain hotel itu, mereka kena new norm, kena memikirkan strategi yang baru bagaimana nak melaksanakan. Kalau kita lihat sekarang pun dalam COVID, kalau dulu kita tak pernah hotel ada buat makanan yang boleh diambil dan dihantar. Sekarang ni hotel
telah menyediakan makanan. Maksudnya boleh gunakan syarikat-syarikat untuk ambil makanan dan order daripada hotel, tetapi tak makan di situ dan hotel boleh menyediakannya dengan brand hotel itu sendiri. So untuk pelancong-pelancong dan sebagainya mana ataupun expatriate yang masih berada di sini. So mereka laksanakan itu. Kalau kita lihat pula penutupan pejabat tadi 2017, sebenarnya kita relocate. Kita bukan tutup. Kita relocate. Contoh, kita melihat kita ada tutup di New York sebab kita sudah ada LA. So we are looking into some part of the other countries macam China. Kita melihat kepada Chengdu. Kita menggerakkan pejabat kita tu, lokasi kita tu untuk ke tempat lain. It is not so much of tutup terus, tetapi jangan lupa juga sekarang ini kita menggunakan digital teknologi. Jadi kita boleh gunakan all this macam OTA dan sebagainya, ataupun kita menggunakan social media dan sebagainya untuk promosi. So ini yang kita laksanakan. Dan maybe yang last one saya boleh juga macam mana hotel dapat star rating tadi kan. Star rating ni untuk makluman Cik Ridwan, ianya adalah secara volunteer oleh hotel itu. Dia perlu memohon dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Tetapi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, star rating ini bukan hanya SOP mereka, tetapi SOP yang telah diambil daripada yang telah diguna pakai untuk standard hotel dunia. UNWTO, United Nations World Tourism Organization, telah bagi satu guideline. So guideline ini untuk star rating ni dia ada banyak dari segi sustainability, dari segi friendly kepada environment dan sebagainya. Ini semua dilihat. So dari situ akan ada star rating itu dan ada komiti, bukan satu pihak saja, ada komiti yang akan memutuskannya. Okey, itu jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan sebentar tadi. Jadi kita beri peluanglah kepada Datuk Musa untuk berehat dulu buat seketika, tetapi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakan peluang dan juga ruang ini sebenarnya untuk memanggil kami di ruang bicara ini. Tanyalah apa saja berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini, kerana saya percaya tetamu kita Datuk Musa Haji Yusof, iaitu Ketua Pengarah Tourism Malaysia, bersedia untuk menjawab apa saja persoalan yang mungkin akan anda timbul. Jadi dua talian 032059 4624, 032059 4625, masih lagi kami buka kepada anda. Kita rehat dulu buat seketika. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang menarik dan penting sebenarnya, iaitu promosi pelancongan norma baru pasca COVID-19. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Musa Haji Yusof, iaitu Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Baik, kita difahamkan ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Puan Rafizah, yang sekarang ini berada di Pulau Perhentian Terengganu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Buat apa kat sana? Bercuti ke memang tinggal di sana? Saya kebetulan masuk ke pulau cuti sekolah hari tu. Saya base di KL lah, tapi saya pergi ke pulau. Itu sekolah dengan anak-anak. Takutlah di sini. Tak boleh nak balik sampai sekarang? Tak boleh nak balik. Ni baru tengah nak mohon ni. Okey. Soalan Puan, ya. Okey. So, saya teruslah pada masalah kami ke orang pulau ni. Penghentian ni lah khususnya. So, kami di sini masalah unik sikit. Sebab bisnes kami ni seasonal. Okey. Jadi boleh berniaga antara Mac hingga September sahaja setiap tahun. Okey. Jadi kalau dijangkakan efek pandemik ni selama 6 bulan lah maksudnya kami dah tak ada perniagaan bermula Oktober 2019. Dan mungkin akan berlanjut sampai tahun depan, Mac 2020. Okay, dan keduanya, kami di pulau ni tak ada electricity dari KMB. Jadi semua pengusaha depend masing-masing pada generator sendiri. Jadi diskaun untuk bil electricity tu not applicable lah pada kami. Jadi itulah nak tanya, apa bantuan yang boleh dipikirkan lah pada kami kat pulau ni. Okey. Itu aja Puan ya.
Ya, terima kasih Datuk Musa dan Puan Syakawit. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi jaga diri baik-baik Puan di Pulau Perhentian di Terengganu tu. Jadi sekurang-kurangnya pun masih lagi berada di tempat yang cukup selesa tu. Tapi tak apalah, dia tak apa ni, ada juga masalah-masalah yang dihadapi oleh Puan Rafizah yang mungkin ingin mendapat pandangan dan juga bantuan daripada tourism Malaysia barangkali, Datuk. Ya, kalau di pulau-pulau especially di sebelah pantai timur ni, dia memang seasonal. So March, September, and then daripada Oktober ke Februari tu basically high season monsoon kan. So dia tak basically during that period maintenance part lah yang mereka laksanakan. Cuma kita harap-harap COVID ni janganlah berpanjangan. Yang mana kalau kita harap pun minta dalam bulan 6 ni nampak boleh pergerakan. Kita lihat macam separuh negara telah mula membuka untuk sedikit-sedikit untuk domestic tourism. Kita dipahamkan jiran kita contoh Vietnam sedang melihat untuk menggerakkan pelancongan domestik. Tapi secara terkawal. Jadi kita berharap jugalah, insya-Allah kita sama-sama doa kalau dapat benda ini tidak berpanjangan sampai contoh bulan 9 kita lihat kepada contoh kalau insya-Allah kalau lepas raya sebenarnya kalau dapat kalau di ease kan dengan syarat stay home, stay safe lah. So jangan ada case every day. So kalau kita lihat Vietnam lebih daripada 14 hari tidak ada sebarang case. Lebih daripada 14 hari. Jadi kita lihat that's why. Jadi kita kena sama-sama berusaha untuk ini. Untuk itu kalau katalah kalau hingga bulan 6 kita berjas buat sampai bulan 6, insya-Allah mereka boleh beroperasi, tetapi kita masih kena ada guideline untuk mengikut MOH lah. Maksudnya tidak boleh ramai, tak boleh pergerakan dan sebagainya. Ini kita nak. Tapi kalau sekiranya berlanjutan dan kita kena melihat satu langkah lah. Jadi saya menyarankan pada Puan Rafizah sebagai maybe pengusaha-pengusaha operator di Pulau Perhentian tadi dinyatakan electricity mereka pakai genset kan. Mungkin boleh panjangkan perkara ini kepada Esko Pelancongan Negeri untuk dipanjangkan kepada Kementerian Pelancongan. Sebab minggu lepas Yang Berhormat Menteri telah mengadakan mesyuarat secara virtual conference dengan semua esko-esko pelancongan negeri masing-masing, dan juga untuk melihat perkembangan dan untuk brief apa yang berlaku, dan sekiranya ada apa-apa ini panjangkan kepada negeri berkenaan untuk dipanjangkan kepada Kementerian Pelancongan, insya-Allah. Satu isu yang juga barangkali boleh kita kongsi bersama yang menarik juga sebenarnya untuk diketahui oleh umum ialah tentang pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat yang telah pun sampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan ianya mendapat sambutan yang cukup baik sebenarnya, dan saya percaya bahawa peruntukan yang mungkin agak besar juga diberikan kepada Kementerian dan juga Tourism Malaysia. Jadi mungkin pecahan-pecahan dari segi pakej ransangan itu mungkin boleh kita kongsi bersama. Ya, okay. Saya kalau boleh izinkan saya untuk menerangkan sedikit tapi secara general, kerana di dalam sewaktu mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan antara pelancongan seni dan budaya antara menteri dan juga semua esko-esko pelancongan seni dan budaya di peringkat negeri, pihak Kementerian Kewangan telah menyatakan the whole daripada keseluruhan package stimulus itu lebih kurang 98% applicable ataupun boleh dimanfaatkan oleh industri pelancongan. Yang mana lebih kurang dalam contoh 119 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat contoh di tax incentive saja ada 12 measures yang ada, kalau ada di skrin tu saya rasa lebih daripada 1.12 bilion. Dari sudut Human Resource Development Fund, macam saya katakan pada Encik Aizam tadi, boleh agensi untuk memohon dan sebagainya, di situ aja dalam 140 juta diperuntukkan. Kalau kita lihat loan moratorium, kebanyakan bahas persiaran dan semuanya di loan oleh sama ada bank ataupun leasing, so ada 35 bilion dekat situ untuk telah dimanfaatkan. And then kalau kita lihat juga di bawah ease of doing business 400 juta, ada 4 measures kat situ. Contoh government usage of hotel dan sebagainya. Kerajaan tidak berhentikan untuk menggunakan hotel, cuma sekarang lockdown tak boleh guna. And then dari segi training ada 70 juta di situ. Dan kita juga lihat atau grant dengan cash assistance macam tadi kita nyatakan one off RM600 cash insentif kepada taxi driver, tour guide, tour bus drivers, saya nyatakan tadi 190 juta dekat situ. Tetapi saya dipahamkan
ada juga yang menyatakan permohonan daripada persatuan semua untuk menyatakan untuk bukan hanya one off. Mereka mohon supaya untuk lihat at least paling kurang untuk 6 bulan. Okey, kita sambung lagi sebentar saja lagi Tok, kerana saya tahu banyak lagi maklumat yang ingin Datuk sampaikan. Kita ambil dulu Tok satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Linggam dari Melaka sudah pun ada di talian kita. Halo Linggam. Apa khabar Cik Zafari? Woi, lama tak dengar anda. Mana pergi? Lama tak beri cerita lah ya. Selamat petang dan salam kepada Datuk. Ya. Okey, Datuk, saya ni nak tanya pasal mungkin ini perkara ini telah ditimbul oleh Tour Guide Association, Tour Guide jadi cerita pasal Tour Guide lah. Cik Linggam tour guide ke? Ya, sekarang saya dah jadi tour guide lah Cik Zafari selepas pencen. Okey. So, saya nak tanya Datuk, sebab apa kita we were looking forward to 2020 Visit Malaysia Year. Jadi tahun 2020 ni Visit Malaysia Year memang ramai lah turis-turis dari luar negara datang ke sini dan peluang pekerjaan untuk semua sektor di dalam bagian tourism ni. Actually tourism is a very big umbrella yang support banyak industri-industri yang lain. Ya. So dari segi tourist guide ni Datuk, kita tahu perkara ni tidak akan hilang dalam masa yang singkat. And I know this thing will prolong to maybe up to next year untuk turis datang daripada luar negara. Sebab apa? Luar negara pun terlibat dengan COVID-19 ni. So kalau kita lihat turis guide ni harap kepada turis daripada luar negara, nak harap pada lokal memang tak banyak lah. Sekarang orang pakai online apa semua buat booking. So jadi pada pandangan saya kerajaan telah beri one off RM600 ya. Jadi saya ingat dalam masa 1 tahun kita ni tidak akan ada pekerjaan. Okay. Dan kita tahu kita pernah buat kerja sebelum ni, banyak duit kita tersangkut dengan tour agency. Dia belum bayar lagi. So harapan kita ni adalah juga daripada sana. Jadi saya pun tak tahu bagaimana kalau ini adalah platform untuk saya beri kemukakan. Kalau ada apa-apa yang untuk insentif-intensif yang lain untuk tourist guide, sebab apa saya tahu 1 tahun kita mungkin tidak ada kerja. So when we do not have kerja, kalau sekarang nak beri kerja pun MCO tak boleh buat part time pun kat luar. So bila kita tunggu bila MCO direlaxkan, memang pekerjaan yang part time ni dekat luar pun mungkin tak ada. So we are depending totally on tourism. Tourism ni kita memang depend banyak daripada luar negara. So we are now at the memang keadaan yang susah lah Datuk. So I do not know kalau Kementerian Pelancongan ada sistem-sistem untuk mengurangkan beban untuk tourist guide. Saya tahu sektor-sektor lain pun terlibat. So dengan jasa baik Datuk kalau boleh dapatlah apa-apa untuk tourist guide untuk masa depan menampung sampai masa turis-turis datang daripada luar negara. Selamat malam Datuk. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Linggam dari Melaka. Dia ni dulu merupakan pemanggil setia kita. Tapi dah bertahun dia tak panggil. Jadi hopefully lah. Take care Linggam. Mungkin jaga kesihatan anda. Baik. Mungkin Datuk boleh respon tentang keluhan Linggam. Ya, daripada apa yang Cik Linggam nyatakan tadi, artinya beliau adalah tourist guide. Tourist guide. Saya tourist guide berlesen dengan Montec. Kalau kita lihat macam arti rakan-rakan bukan hanya Cik Linggam, kalau di Melaka ni macam Cik Syaukani Abbas pun dekat situ yang memang ramai di situ. Melaka ni memang industri pelancongan itu nombor 1. So kita lihat banyak tourist guide di situ. Apa yang kita lihat sekarang ni, kalau kita lihat of course one off pada tourist guide, kita ada 17,000 tourist guide. Kerajaan telah menyediakan lebih daripada 10 juta untuk RM600 ini untuk one off untuk semua tourist guide ini, dan ini dipohon melalui LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan apa yang kita laksana sekarang ni, kalau insentif kita boleh lihat dalam MCO ni, sebenarnya kita dalam peringkat akhir lah, yang mana macam saya nyatakan tadi, training.
sewaktu begini kita akan mengadakan training di bawah, sebab training untuk tourist guide ni dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan. Okay. So mereka sekarang kita melihat training secara virtual. So we are looking at kalau kebanyakan tourist guide ni bila license dia nak expired, dia kena pergi pada short course lah, TTEC, dikelolakan oleh kementerian. So training ini kita akan laksanakan tetapi tidak perlu dibayar dan sebagainya, secara percuma. Dan training ini secara virtual akan dibuat oleh pihak kementerian dan juga institut latihan berkenaan, dan telah dibincangkan, kita telah plan awal. Dan mereka juga pada masa yang sama, kita macam Encik Linggam kalau ada kepakaran, kita juga melihat untuk tourist guide yang ada kepakaran ini untuk bercerita, kita akan jadikan video untuk mereka mencakap. Ini untuk as a teaser kepada pelancong-pelancong dalam negeri yang sekarang ni kalau kita lihat rata-rata daripada survey kita, ramai nak keluar melancong ni, nak keluar ni, tak, MCO ni, because dia been in the house, so they want to go out. So kita nakkan mereka ni membuat video yang kita boleh keluarkan dalam platform Tourism Malaysia dan sebagainya, untuk mereka contoh di Melaka boleh menyatakan di mana ni pergi hantuah apa ada di sini, macam kita tengok video. Secara tidak langsung dia merangsang kepada keinginan untuk pelancong-pelancong, bakal pelancong tu akan pergi. So tempat-tempat, dan kita minta sangat kalau boleh jangan menjurus kepada tempat-tempat yang dah biasa, tempat-tempat lain. Kerana pelancongan ini 25% produk, 75% macam Cik Linggan cakap adalah storytelling. The storytelling part itu yang sebenarnya perlu kita. Jadi kita nakkan supaya training kita buat untuk pemandu pelancong ini, untuk buat training upskillkan dia punya tahap dia itu melalui virtual ini suatu MCO. Dan pada masa yang sama, mereka yang telah ada kepakaran untuk menyumbang kepakaran mereka, sama ada kepada fellow tourist guide ataupun kepada bakal pelancong yang akan datang. Contoh saya bagi contoh di Kuala Lumpur, kita ada architecture walk, kita ada heritage walk, berjalan, turis berjalan sama dengan tourist guide. Pelancong berjalan sama dengan tourist guide. So ini yang kalau dalam keadaan MCO ni tak bolehlah nak berjalan. Apa yang kita boleh kan, mereka yang melaksanakan itu boleh bercerita. Macam contoh di sini, ini rumah, kadang-kadang orang ingat temple tapi bukan, itu adalah Chan Clan. Di sini Yap Ahloi punya tempat. Kadang-kadang orang tak tahu, they take it for granted, especially Malaysian. So these are the thing yang kita boleh ceritakan untuk menjana minat kepada mereka. Kalau saya dulu base kat Paris, kalau di Paris tu kita dengar dia bercerita, dia boleh setengah jam atau 1 jam dia bercerita pasal satu tempat tu je. Dia bercerita di mana Joan of Arc dipanah, rumah nombor berapa dia. Jadi the story, dia membawa-bawakan itu balik. Kalau kita di Melaka contohnya, boleh membawa mereka itu balik ke zaman Hantuah Hanjebat. Kalau kita contoh pergi ke muzium, muzium Istana Melaka tu, kita masuk dalam tu, kita lihat tempat di mana bendahara kat mana dan sebagainya. Kita melihat. So benda-benda ni yang perlu diperkenalkan. Dan kalau boleh ada perkara-perkara baru yang boleh ditimbulkan, tapi bukan fake lah, benda yang betul lah. Tetapi ini yang waktu sekarang ni untuk digunakan untuk mendapatkan orang kata buat some homework lah, dan kita akan membantu. Dan jika ada apa-apa lagi macam Cik Linggam dan rakan-rakan yang lain dan tourist guide, gunakan MTGC, Malaysian Tourist Guide Council, ataupun persatuan-persatuan yang mereka dalam tu untuk panjangkan pada kita. Apa lagi yang perlu kita laksanakan? So kita perlukan maklumat-maklumat ini dan latest lah kalau boleh panjangkan pada kita. Okey, tadi terhenti seketika kita bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi, antara perkara-perkara yang mungkin dapat memberikan satu nafas baru sebenarnya kepada Kementerian Pelancongan dan juga kepada Tourism Malaysia. Ya, macam saya nyatakan tadi, lebih daripada the whole rangsangan itu 119 bilion itu kalau kita lihat boleh diguna pakai oleh semua yang di dalam industri pelancongan. Saya telah nyatakan tadi contoh training dan sebagainya, dan juga grant dan cash assistance tadi macam Cik Linggam tadi one off kan. Ini juga macam saya katakan, mereka juga minta supaya jangan one off lah, ambil 6 bulan dan sebagainya. Ini juga dibawa. So di peringkat EPF juga ada 10 bilion dekat situ. 10 bilion dekat situ. Kalau kita lihat dia ada offer kan, employer advisory service untuk syarikat berjumpa dengan EPF, bincang untuk custom made kan, untuk mengelakkan ada pembuangan pekerja dan sebagainya, atau pencaruman, nak reducekan carum, boleh berbincang. Itu juga di satu lagi dia bawa financial loan, ada 10 measure, 58 bilion di situ diperuntukkan. Contoh ada special relief
dana jamin. Ada juga diberikan under tekun. Dan juga macam untuk syarikat-syarikat ada juga diberikan sini apa dia panggil automation digital facility. So these are the things yang maybe boleh dilihat kalau dia applicable. Ini kita lihat applicable kepada pelancongan. Dan juga di bawah Perkeso yang 3 measures macam saya nyatakan tadi, 75 staf ke bawah dapat subsidi wages of 1,200, tapi kena memohon ada syarat-syarat dia. Dekat situ aja 13.8 bilion dekat situ. So jadi banyak ruang yang boleh mungkin dilihat. Dan juga kalau kita lihat kalau mana yang macam dia panggil EIS di bawah Perkeso, employee insurance system ini, yang mana jika mereka dibuang akan ada contoh bebasan dan sebagainya. Ini boleh dibincangkan dengan pihak Perkeso. Okey, kita mengharapkan sesuatu yang positif sebenarnya dari industri pelancongan. Saya tertarik hati bila Datuk sebut tadi tentang pelancongan domestik, satu perkara yang mungkin akan diberi perhatian sekiranya penularan COVID-19 ini yang boleh dikawal ataupun diturunkan, ataupun kerajaan sendiri ataupun Kementerian Kesihatan sendiri, MKN memberikan kelulusan sebenarnya untuk rakyat keluar berjalan-jalan dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin tahu di sini ialah bila Datuk sebut tentang pelancongan domestik yang terkawal itu, apa bentuk maksud terkawal itu? Okey. Kalau kita lihat sebenarnya dalam plan kita, pelancongan domestik adalah nombor satu yang patut kita gerakkan. Tetapi dalam keadaan sekarang dengan PKP dengan ataupun MCO ini, mereka tidak boleh bergerak. Bila tidak boleh bergerak ini, apa yang kita laksanakan adalah lebih kepada PR exercise. Maksudnya kita menggunakan digitalization untuk secara social media dan sebagainya. Kalau kita lihat contoh tadi Puan Rafiza ada bercakap perhentian. Kalau kita lihat sekarang perhentian dengan cantiknya, dengan laut membiru, langitnya kan, yang it is a teaser to people to travel because of keadaan. Dan rata-rata kalau dilihat macam Melaka Cik Linggap, saya difahamkan oleh even ditestify oleh pihak GM pelancongan Melaka, Sungai Melaka now boleh nampak ikan semua dah bersih because of those things. Betul. So bukan hanya di Malaysia, di tempat-tempat lain juga. Kalau kita lihat di certain tempat, rusa pun dah masuk bandar. Baru ni kita Venice pun sunyi sepi. Baru ni kita lihat gajah di North South Highway kita dah pergi ke minyak melintah jalan banyak-banyak. So these are the things yang kita nak. So these are the kelestarian yang kita, sustainability yang kita lihat. Dan kalau kita lihat kepada ini, nombor satu adalah pelancongan domestik. Tetapi sekarang ni apa yang kita buat adalah PR. PR ni lebih kurang kita menggunakan digitalization untuk menceritakan keindahan Malaysia kepada rakyat Malaysia. Supaya mereka melihat Malaysia, there's a lot of things yang boleh dilihat. So untuk itu kalau kita lihat pelancongan domestik ni menyumbang lebih daripada 70 bilion ringgit kepada pendapatan pada 2018. Kita lihat kalau pelancong pelancong ni lebih kurang dalam 68 juta movement yang kita lihat, pergerakan ini, yang mana pelancong biasa kata ni dia bermalam yang bukan yang balik hari ni, yang bermalam. So yang bermalam ni yang spend lebih. So these are the things yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat taktik kita yang pertama adalah untuk kita menggerakkan pelancong domestik, iaitu satu creative packages kita kena buat. Kalau dulu yang macam kata apa kawalan kan, apa juga yang kita kata tadi, the thing is that kita pertama kita akan melihat kepada pergerakan apa yang dibenarkan oleh MOH. Contoh mungkin tidak boleh peringkat awal ini tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Jadi mungkin travel fair kita kena ubah. Mungkin menjadi virtual travel fair. Menggunakan virtual, dan ini pernah kita laksanakan di kita ada physical and virtual, tapi lebih banyak physical macam Mata Fair dan all this fair yang kita pergi ramai-ramai itu. But now maybe there's the movement there. People, even kita melalui survey kita dapat melihat rakyat Malaysia sendiri mereka tak nak pergi tempat yang ramai orang. Jadi kita kena berubah. Kalau kita sebagai event organizer melihat kepada maybe virtual fair atau ada fair yang lain, atau menggunakan, kalau di China kita telah laksanakan 3 tahun dahulu, iaitu dia hanya pakai WeChat QR code, tidak perlu ada orang. Dia gunakan WeChat QR code, tetapi dia akan bertanya, lebih kurang 30,000 pelanggan akan bertanya kepada satu syarikat. So maybe benda ini yang kita boleh perkenalkan. Jadi kalau kita lihat, kita ada cuti-cuti Malaysia kita boleh perkenalkan. Satu lagi kita melihat kepada sekarang ni kita minta juga jika boleh pergerakan telah boleh mula dilaksanakan secara berperingkat,
kita mungkin ada insentif grup yang tidak besar boleh bergerak di dalam Malaysia. Maksudnya syarikat-syarikat di dalam Malaysia instead of menghantar atau kaki tangan mereka keluar negara, melanconglah di dalam negara. Untuk team building, untuk insentif, untuk seminar dan sebagainya jika dah mula. So kalau kita kata kekawalan tadi, kita bergantung kepada pihak Kementerian Kesihatan, sebab like seperti saya nyatakan, there's a new norm. Mungkin kita kena memperkenalkan check temperature ni bukan waktu COVID saja. Selepas COVID pun kena ada. Mungkin mask bila keadaan yang yang tidak sihat dia telah pakai. Kalau kita lihat Jepun, dulu kita pelik tu kenapa Jepun dia pakai mask kalau kita naik kapal terbang. So maybe kita kena praktikkan benda tu menjadi new norm. Satu lagi, kita kena hygiene. Maksudnya kita kena bersih. So kena pastikan hygiene dan sebagainya. Jadi kita kena ada, kalau nak terbersin tak boleh terbersin openly, that kind of thing. So this ada banyak perkara yang mana kita laksanakan waktu COVID-19 ini perlu kita laksanakan. Saya cuba menarik KP kesihatan baru nyatakan baru ni. Selepas COVID ini, the new norm is something yang kita buat sebelum ni kena buat juga. Maksudnya distance, social distance perlu diadakan, all this kind of thing. So benda-benda ini kita new norm yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam sudut itu kita lihat hotel pun kena laksanakan perkara ni. Convention center kena laksanakan tempat ni. Nak naik bas pun kena macam. So these are the proses. Jadi bila dengan itu, pelancong sama ada dalam negeri atau luar negeri, dia orang kata ada faith lah. Dia melihat pada sistem dia dilaksanakan ni, mereka akan pergi. Okey, tinggal 2 minit saja lagi. Datuk, begitu pantas masuk melalui sebenarnya. Okeylah, kita tahu visit Malaysia Year 2020 telah pun dibatalkan lah, kita guna istilah dibatalkan. Jadi sekiranya COVID-19 ini pulih seperti sedia kala dalam masa pertengahan tahun dan sebagainya, apakah visit Malaysia Year 2021 mungkin akan diadakan? Ya, apa yang kita lihat sekarang ni dibatalkan because kita lihat tahun ini of course kita tidak akan dapat apa yang kita targetkan lah. Betul. Sekiranya katalah bulanan yang bergerak, pertama kita melihat kalau kita lihat sentimen confidence untuk travel ini, kita kena restore semula. Bukan hanya kita kena pulihkan semula untuk confident untuk orang bergerak. Bukan hanya dalam negeri, di luar negara juga. Betul. Dan jika kita melihat antara tempoh itu, antara kalau bulan 6 kita melihat maybe sehingga last quarter of the year untuk the restoration ini. Sebab kita melihat satu, accessibility of connectivity in term of airlines. Kalau kita lihat macam tadi kita kata new norm belum, maybe naik airlines sekarang pun sistemnya different. Kalau kita lihat sekarang pun United Nations World Tourism Organization juga telah memperkenalkan hashtag travel tomorrow. Meaning kita sekarang plan sekarang, kita travel tomorrow. So kita juga memperkenalkan dream now, travel tomorrow. So these are the thing yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat UNWTO bersama dengan syarikat-syarikat penerbangan, few syarikat penerbangan, mereka sekarang tu pun tengah membuat satu kajian. Sebab kadang-kadang orang takut naik kapal terbang. Kadang-kadang kapal terbang tidak circulate sebagainya. Sedangkan sebaliknya. Jadi ini yang kita the new norm, people kena yakin untuk terbang. Saya dipahamkan baru ni ada penerbangan daripada China, Malaysian Airlines ke China kemari, pelancong yang kebanyakan turis di dalam tu, dipahamkan, tidak pergi toilet pun. Kenapa? Mereka nakkan confidence sebab mereka tak nak pergi ke tempat yang share dengan lain orang. So these are the thing maybe kita kena lihat bagaimana caranya dan sebagainya. That's why saya nyatakan tadi, tahap kebersihan, tahap itu kita kena pertingkatkan. Jadi kita kena menjadi satu, kalau secara tidak langsung kita bertukar. Jadi hotel-hotel, contoh kalau di hotel-hotel, mereka kena menjamin dari segi certification hotel. Macam tadi Radwan bertanya macam mana star rating. Star rating ada standard dia. So kena ada SOP tu. Macam bedsheet kena ganti, pillow kena ganti, semuanya tak boleh kalau tak ada kalau orang dah duduk orang dah duduk setengah hari kita tak payah ganti, tak boleh. SOP dia kena ganti. So benda kena ikut tu semua. Jadi kalau these are the things yang kena ada. Jadi to restore balik confident untuk orang melancong. Untuk peringkat ini kita lihat restoration ni mungkin sedikit lambat, tetapi insya-Allah kita lihat dalam fourth quarter of this year akan ada pergerakan ni, tetapi tidak begitu besar. Dan kita rasa juga pengawalan seperti ini, contoh dia sampai dan orang dah telah biasa, dia akan orang ambil kalau dulu orang ambil temperature dia macam pelik, sekarang dia dah it's a new norm. So these are the things yang kita kena pertingkatkan dan kita kena beritahu ke luar sana
apa standard. Ini yang kita kata tadi PR tadi. Contoh, kita akan bekerjasama dengan hotel untuk kita buat certification on the hotel-hotel ini adalah certified dan dari segi tahap macam mana. So boleh dilihat, dia tahu. Jadi kalau dia pergi kedai makan, dia tahu standard kedai makan tu macam mana. Saya ingat dulu zaman 1999, kita dulu perkenalkan supaya kalau hidang makan pakai sorang tangan, tutup kepala. Kementerian Pelancongan sampai to that extent untuk ajar untuk pengusaha F&B makanan di tempat-tempat yang biasalah kedai-kedai makan untuk menggunakan sistem-sistem ini, sebab maybe pada diorang biasa tetapi pada pihak lain tidak sama. Ini yang kita kena lihat, kita kena berubah. Macam saya nyatakan tadi, kalau kita lihat industri pun mereka telah berbincang sama mereka. Dia orang panggil reset tourism. Because tourism selepas ini tidak lagi sama. Dia akan berbeza. Di peringkat itu pihak industri kena berubah. Peringkat konsumer juga akan berubah. Jadi kita kena dapat satu matching point yang mana kita boleh complement each other. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Musa Haji Yusof, Ketua Pengarah Tourism Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita. Jadi jelas bahawa kalau kita bawa Datuk Musa, sebenarnya sejam pun tak cukup. Jadi insya-Allah tu di masa-masa yang akan datang kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian dan juga Tourism Malaysia. Dan tentunya kami berterima kasih kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini, terutamanya yang memanggil dan meluahkan pelbagai pandangan dan juga pendapat. Dan insyaAllah seperti yang kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.